Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, pada pagi ini kita masuk surah baru, iaitu surah Hud. InsyaAllah kita akan baca dari awal surah Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala baca surah baru, iaitu surah Hud. Surah ni salah satu dari surah yang membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah uban dia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni uban dia tak banyak. Waktu baginda wafat, uban baginda ada belas-belas je. Berbelas urat saja. Kita ni kalau nak kira uban kita banyak. Jadi adalah satu riwayat oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, ya Rasulullah, qad shibta. Rasulullah dah naik uban dah. Rasulullah naik uban dah. Qala shayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idha asy-syamsu kuwirat. Wa fi riwayah shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Abu Bakar Abu Bakar kata, Rasulullah dah ada uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni diutuskan 40 dah. Wafat dengan keadaan berbelas urat je. Uban baginda. Jadi kira apa tu? Rasulullah ni orang yang asalnya tidak beruban lah. Kalau kita ni tak ada 40 naik uban dah. Orang dulu tak tahulah umur berapa. Kita ni uban ni sebab apa? Zakar Al-Munawi, Syekh Al-Munawi, kitab tafsir Al-Munawi, dia sebut sebab beruban baca surah ni disebabkan cerita hari akhirat. Apabila kita ni selalu mendengar cerita azab, sedih, kita memikirkan sesuatu, kita bimbangkan sesuatu, maka itulah yang menyebabkan seseorang beruban. Sama juga dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala sebut, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Okay? Allah Taala gambarkan sifat hari kiamat ni, in kafartum yauman, kalau kamu kufur kepada satu hari, yaj'alul wildana shiba, hari tersebut kanak-kanak menjadi beruban. Sebab apa? Karena hari kiamat ni hari yang menakutkan. Lalu cerita dalam surah Hud ni ada cerita yang memberikan kebimbangan dan ketakutan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku baca surah Hud dan saudara-saudara surah Hud, aku jadi beruban. Hudun wa akhawatuha. Maka ada khilaf lah di kalangan ulama. Pertama berkaitan dengan status hadis ni. Status hadis ni jalan dia banyak. Cuma dia ada illah. Illah ni jalan dia tak ada
perbincangan ulama tentang darjat dia, sebab dia ada beberapa illah. Okay. Lalu kesimpulannya, hadis ini disebut sebagai dhaif, tetapi para ulama dalam bab, oleh kerana hadis ni tidak memberi hukum, tak ada hukum apa, cuma nak sebut Nabi sebut cerita menakutkan dan membimbangkan tamu. Yang kedua, dia dalam bab ar-raqaiq. Raqaiq ni memberikan ketakutan, dalam bab lebih kurang fadailul a'mal lah kita kata. Maka ulama memberikan keluasan dan meringankan syaratnya. Maka manakala orang ambil sebagai, ada sebahagian mendaifkan, ada sebahagian menerima. Kalaulah kita ambil soal boleh guna pakai, maka maksud daripada syayyabatni Hud, menjadikan aku beruban, surah Hud, adalah kerana ketakutan dan kebimbangan azab yang ada di dalamnya. Surah Hud wa akhawatuha, dan adik-beradik dia. Surah yang seumpama dengannya dalam penceritaan. Surah apa? Dalam riwayat Imam At-Tirmizi disebut surah Hud, surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah memang cerita kiamat lah. Surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba juga cerita hari akhirat, dan surah At-Takwir. At-Takwir. Surah Takwir ni idza syamsu kuwirat. Sehingga sebahagian ulama sebut siapa-siapa nak tengok hari kiamat seperti mana dia tengok dengan mata dia sendiri, bacalah surah At-Takwir. Surah Takwir ni dia cerita idza syamsu kuwirat, bila matahari hilang sirnanya. Wa idzal kawakibun tatharat, apa tu, bintang berguguran, langit pecah, gunung hancur, lautan meletus. Okey. Cerita tentang bagaimana hari kiamat itu berlaku. Jadi bila dengar cerita hari akhirat, kita jadi takut, kita jadi bimbang. Perjalanan yang sangat mencabar, bukan main-main dak nah. Kalau orang kata ekstrim adventure, ataupun kita tengok apa, nak pergi travel mana satu tempat yang cuaca dia ekstrim, geografi dia pun ekstrim, kita pun rasa contohlah ni, kalau kita nak pergi musafir daripada zon hijau nak pergi zon merah, bimbang tak? Baru COVID baru. Kalau orang tu tiba-tiba kita nak pergi jalan rentah padang pasir, naik 4x4 rentah padang pasir. Zaman dulu naik unta. Macam mana persiapan dia? Takutlah. Ni tiba-tiba dengar cerita titian sirat, nak kena lalu, duduk pada mahsyar, duduk hari akhirat, menghadap Allah Ta'ala, hari bicara, kisah. Jadi menyebabkan orang bimbang dan takut. Sebab itu Nabi SAW kata syayyabatni Hud. Dengar surah Hud ni, baca surah Hud, aku jadi beruban. Jadi apa inti kepada surah Hud? Kita sama-sama baca. Ayat pertama dari surah Hud, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ni huruf-huruf yang ada dalam Quran sebagai mukjizat. Kitabun uhkimat ayatuhu. Allah Ta'ala sebut, okey, Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian thumma fussilat,
kemudian dijelaskan kandungannya satu persatu. Satu kitab uhkimat thumma fussilat. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Dijelaskan yang tersusun ayat-ayatnya dan dijelaskan isi kandungannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menurunkan Quran, atau Quran itu turun dengan tersusun bahasanya, tersusun jalan ceritanya dan hukum hakam di dalamnya, kemudian dijelaskan pula satu persatu. Okey. Min ladun hakimin khabir. Dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Okey. Lagi maha mendalam pengetahuannya. Fahuwa kul kamilu suratin wa makna. Jadi Quran ni dia tersusun dan dijelaskan, maknanya sempurna sifatnya dan sempurna maknanya. Dari sudut bahasa orang tak boleh challenge, dari sudut makna pun orang tak boleh nak challenge. Sempurna dari sudut bahasanya dan sempurna dari sudut maknanya. Orang Arab dengar Quran pun tak boleh nak challenge dari sudut bahasa, susunannya. Dari sudut makna pun tak boleh nak challenge. Carilah orang duk korek. Cari kesalahan Quran sampai ke hari ni. Dah ribuan tahun, 1400 tahun Quran ni turun. Musuh Islam ni zaman berzaman duk cari kekurangan Al-Quran. Tak jumpalah, sebab dia bukan dari manusia. Dia datang dari milladun hakimin alim. Hakim ni bijaksana. Alim, pengetahuannya maha luas pengetahuannya. Jadi dia maha bijaksana dalam menentukan gambaran susun atur Al-Quran, dan dia maha bijaksana dalam ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuannya. Jadi Quran tu akhirnya sempurna dari sudut suratun wa makna, gambaran susunan ayat dan juga maknanya. Sebab tu bila kita cerita tentang Haman, orang tak boleh lari, cari rupanya Haman ni betul seperti mana Quran bagi tahu. Manusia hanya boleh tengok gambaran rahim manusia ni baru abad yang lepas, maknanya 1900 baru manusia boleh scan. Sekarang ni alaf 21. Alaf 21 makna tahun 2000. Alaf 21. 1900 baru orang jumpa macam mana nak tengok dalam rahim ibu. Sebelum tu orang tak pernah tahu. Ratusan tahun Nabi lahir apa? 571. Maknanya tolaklah kalau kata 571 tolak 1900. Maknanya 1000 memang 1400 lah. Nak sekat 1000 1400 tahun. Selama 1400 tahun atau 1500 tahun, 1300 tahun orang tak jumpa macam mana isi dalam rahim. Hanya tahu manusia mengandung beranak. Tapi Quran boleh bagi tahu daripada benih jadi darah, kemudian tukar daging, daripada daging dibalut tulang, daripada tulang dibentuk tubuh badan, kemudian disempurnakan sifat dia. Quran boleh bagi tahu dia detail. Maknanya apa? Ni makna kesempurnaan dari sudut makna. Okay?
Manusia kaji, makin dia tadabbur, makin dia berdapat maknanya. Mungkin kita hari ni sekali lalu gini kita tadabbur kita. Kita lalu kali kedua, tambah lagi pula makna lain. Pasal apa? Makna Quran tu sangat hebat. Sebab dia diturunkan oleh Hakimun Alim. Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Baik. Ayat yang seterusnya, alla ta'budu illallah. Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya, yang tujuan Quran diturunkan adalah supaya mengingatkan manusia, janganlah kamu menyembah sesuatu pun selain Allah. Jadi gimari kerja Quran tu nombor satu sekali. Nombor satu, keutamaan. Kerja paling besar dalam hidup adalah mempertuhankan Allah. Dan tidak melakukan kesyirikan. Yang ni adik-adik kita, anak-anak muda kena banyak tahu. Tahu apa? Tahu tugas utama dalam hidup kita. Ada tugas utama yang lebih penting daripada kehidupan kita sekarang. Nah, sekarang ni kita hidup okey, senang lena, santai, seronok. Benda semua dah beres. Nah, orang zaman dulu membina negara. Orang zaman lah ni mengecapi kesenangan. Hasil titik peluh nenek moyang. Bahasa. Hasil titik peluh nenek moyang. Zaman dulu tak ada masa nak main futsal tengah malam, tak ada. Zaman dulu tak ada nak main badminton ke apa. Saja-saja nak main, suka-suka hiburan. Zaman dulu tak ada lah kata sebulan sekali nak kena outing, pergi ke apa, pak air terjun ke apa. Leisure, orang panggil leisure. Hidup dalam keadaan senang. Betul tak? Zaman dulu tak ada. Tak ada zaman dulu. Kerja dia membanting tulang. Membanting tulang. Tak adalah kata. Kalau orang zaman dulu, nak kalau cerita selalu saya dulu ingat, kalau orang daripada Jeli, Gua Musang boleh pergi Kota Baru tu hebat. Orang daripada kampung boleh pergi bandar, satu kejayaan, satu benda besar. Mari Kuala Lumpur ni mungkin sekali seumur hidup ataupun kalau mari tak balik dah. Aman dulu, betul tak? Tak ada fikir lah nak pergi. Kita lah ni nak fikir leisure. Mikir tahun ni tak pergi, nak pergi jalan mana. Tahun nak, dia mikir gitu. Tu best kita. Anak-anak kita lagi lah. Dia mikir hari ni. Kalau zaman dulu mak dia fikir, malam ni nak masak ke apa. Zaman ni dia fikir, malam ni nak order kat mana. Zaman dia tu dah berubah. Dia fikir order Grab food, Food Panda. Nak order kat mana. Zaman dulu mikir kalau makan kuih pun kuih ke apa. Kira donat tu kira benda memang special lah donat ni. Boleh makan donat special. Kena donat coklat pula. Sekarang lah ni oden lagi lah, takoyaki lah, macam-macam. Benda-benda kuih. Orang dulu pun tak kerti nak makan. Pasal apa? Zaman kita ni leisure. Jadi adik-adik kita kena tahu dalam kesenangan kita. Budak-budak sekolah macam lah ni pun senang tau. Zaman dulu kena pikul beg punya lah berat pikul beg. Kalah cengkarang apa? Kura-kura nak ayatnya. Mau naik tu kat Allah, beratnya sakit belikat ni. Kuat tu. Tapi dengan sebab berat tu, orang zaman dulu boleh buat kerja bendang. Lah, zaman lah ni suruh buat kerja bendang. Nak akak pun tak gerak dah. Pasal apa? Zaman dia kelas online, tengok kat telefon. Mana buku? Buku pun tak buka dah, pakai buka kau tu je. La ilaha illallah. Zaman kita, zaman. Tapi kena tahu, walau zaman kita berbeza,
Tapi tugas utama tidak berubah. Tugas utama tidak berubah. Apa dia? Alla ta'budu illallah. Jangan sembah melainkan Allah. Jangan sembah melainkan Allah. Ini tidak akan berubah sampai bila-bila. Jadi setiap zaman kita mesti sesuaikan dengan cara dan pengajaran supaya setiap generasi faham betapa tugas utama dalam hidup adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan leka dan lalai daripada tugas utama ni. Kadang-kadang dia dah jadi secondary, bukan lagi yang utama. Sebahagian kata agama ni benda yang pilihan. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Musibah. Kita diuji dengan kesenangan, keseronokan. Orang tak fikir tentang hari akhirat. Kalaulah dia tahu apa yang Nabi tahu, kalaulah dia baca surah Hud, nescaya dia akan fikir tentang hari akhirat. Okay? Bila fikir hari akhirat, dia akan pandai bijak menggunakan masa dunia sebagai jambatan untuk hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandu dan memimpin kita kepada jalan yang Allah redai. Alla ta'budu illallah, supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Jangan sembah sesuatu melainkan Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah kepadamu, yakni kepada umat, sebagai pemberi peringatan dan juga pembawa berita gembira. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutus untuk mengajak manusia menyembah Allah dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, serta ancaman kepada orang-orang yang ingkar. Sebab tu bila mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, baginda naik atas bukit Safa, panggil orang Quraisy, "Hai Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ara'aitum law akhbartukum anna khailan tusabbihukum alastum musaddiqi." Kalau aku bagi tahu ada tentera berkuda datang pagi hari nanti untuk serang kamu, kamu percaya ke tak? Mereka kata, aku percaya, kamu tak pernah menipu. Lalu Nabi SAW kata, aku bagi peringatan dengan azab yang pedih. Jadi Nabi ini memberi peringatan dengan azab yang berat. Orang kafir pun marah. Dia tahu peringatan itu adalah peringatan tentang hari akhirat. Peringatan tentang syirik. Jangan mensyirikkan Allah, nanti kamu binasa di hari akhirat. Okey? Jadi ni nak kena fahamkan. Remaja lah ni kadang-kadang dia tak tahu tujuan dan matlamat hidup. Tujuan matlamat dia hidup sampai dia rasa mati pun no hal lah. Kalau mati pun no hal. Saya baru ni jumpa dengan seorang kaunselor. Kaunselor ni dia asal daripada US ke Kanada. US ke atau Kanada. Tapi dia datang, kita jumpa dekat sekolah tu. Lepas tu dia cerita ada budak remaja. Saya tak pasti cerita tu dekat mana. Tapi dia cerita seorang budak remaja umur 13 tahun. Mati. Bunuh diri. Bila cek mati bunuh diri, rupanya dia mati bunuh dalam bilik, dia gantung diri dia dalam bilik dia
dalam keadaan rumah dia tu ada family dia. Cuma dia duduk dalam bilik. Orang lain duduk luar, dia duduk dalam bilik. Bila orang panggil dia keluar, tengok-tengok, tak ada. Jadi orang tanya, dia ni bapa bunuh diri ni? Stres ke, belajar ke, kena marah ke ayah ke, atau masalah keluarga ke? Rupa-rupanya, dia main game. Dia main game. Satu game tu nama dia Blue Whale. Dia kata. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Game ni banyak zaman kita tak reti dah. Dia game tu dia main online sama-sama dia. Lepas tu dia ada pula buat challenge sama-sama dia. Challenge nak rasa kesakitan. So dia value benda tu biasa. So dia kata try buat game, gantung tekak biar pensang sekejap kita nak rasa macam mana orang sesak nafas ke apa. Jadi dia duduk atas tu, dia pun gantung diri dia. Setengah-setengah tu dia letak kaki dia sikit je lah. Tapi takdir Allah budak ni, bila dia jatuhkan benda hak dia pijak tu, dia jadi cekik tak sedar, kemudian kaki dia tak sampai dah nak itu, mati. Setengah tu dia kata buat challenge, kelar tangan. Kelar tangan mula-mula daripada bawah apa? Bawah siku ni sikit, atas, pada turun bawah, turun lagi bawah, turun bawah sampai ke pergelangan tangan, perak. Mati. Dia tak value hidup mati ni, bagi dia biasa. Pakar kaunselor tu kata apa? Sebab dia bila main game, dia anggap mati tu mudah. Dalam game mati hidup balik, mati hidup balik. 10 kali mati, 10 kali hidup balik. Padahal mati tu sekali tu, ya Allah, tak akan kembali dah. Itulah hidup kita sesungguh-sungguhnya. Kalau main game tak apa, boleh love ting hidup balik, boleh kata ting hidup balik. Ada life pula expand, boleh tambah lagi power hidup balik. Bahaya dalam minda manusia budak tu, dia jadi macam hidup mati ni benda biasa. Mati tu boleh, bila mati kita ada balik, bila mati ada balik. Sedangkan kehidupan kita sebenarnya lebih besar daripada itu. Nabi SAW datang, diutuskan oleh Allah kepada kita untuk bagi berita gembira bagi orang beriman dan khabar ancaman bagi orang yang kufur. Jadi kena hati-hati. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya. Jadi tujuan Nabi juga untuk mengajak manusia, mintalah keampunan kepada Allah dari perbuatan syirik. Okay? Tinggalkanlah kemaksiatan kepada Allah dan dosa-dosa. Hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya. Istighfar. Jadi hidup ni nak kena taat kepada Allah, nak kena lari daripada kemaksiatan, tidak berbuat syirik. Inilah tujuan utama dia, inilah matlamat utama, fokus hidup kita. Beruban kalau duk mikir bab ni. Nak lawan syaitan lagi. Pasal apa? Nak jaga, orang bagi keep on track. Istiqamah. Susah tak? Susah. Beban. Duk mikir Allah, hari akhirat macam mana. Nak mati tak tahu bila. Tapi cita-cita nak mati dalam iman. Duk tunggu hari kematian. Bila dia nak datang. Tapi kalau datang kan kita takut pula. Bimbang pula, amalan tak cukup lagi. Betul tak? Harta tak boleh bawa dah. Duit banyak mana pun tak boleh bawa. Pangkat pun tak boleh bawa. Hari lagu mana lah kita ni. Hari beruban kita fikir bab tu. Ni.
Masalah dunia lagi tak settle. Banyak lagi masalah dunia. Perang dunia lagi. Civil war dia panggil. Kemudian COVID lagi. Nak cari harta lagi, nak cari rezeki lagi, nak payah anak lagi, macam-macam. Tapi duk fikir hari akhirat, ya Allah, beruban. Okay? Tapi itulah cabaran dia. Dan uban tu sebenarnya sebagai ganti bagi siapa yang bersabar di atas uban dia tu, maka Allah ganjari dia. Uban tu adalah cahaya di hari akhirat. InsyaAllah. Kerana kesusahan yang menimpa orang mukmin ni, tidak ada yang menimpa orang mukmin kesusahan sehingga hammun ni orang panggil fikiran tu kacau, gelisah, susah. Kita duk mikir sama. Benda tu pun Allah bagi pahala juga. Duri yang mencucuk, Allah bagi pahala. Jadi kita ni walaupun dalam kepala kita ni banyak perkara, tapi kalau kita niat aku ni bimbang tu kerana Allah. Kenapa takut hari akhirat? Aku takut kepada Allah. Atas ketakutan tu pun diberi pahala dan insya-Allah. Insya-Allah. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dengan rasa takut tu dia halang nafsu dia. Dia jaga diri dia daripada hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, syurga tempat tinggal dia. Mana rasa takut kepada Allah, takut hari akhirat, itu diberi pahala insya-Allah. Jadi kalau orang beruban disebabkan takut ni, insya-Allah uban dia tu memberikan kebaikan lah kepada dia. Kita ni duk bimbang, mau beruban dah lah kita. Benar? Takut pula uban, cari pula warna apa, nak keluar warna color biar tak nampak uban. Okeylah nampak uban pun. Handsome juga. Kau lagu mana? Tua apa kisah kalau orang kata kita tua tu lagi bagus sebenarnya. Bagus untuk kita mengingatkan kita ni dah tua. Ada orang share gambar saya tahu jadi tok imam Masjid Mustaqim tu kan. Dia share bawah tu. Masa ni uban tak ada lagi dia kata. Sekarang ni lepas dah tak jadi imam ni sekejap tengok uban banyak dah. Tak apalah, uban banyak pun tak apalah. Bukan setakat uban, kita letak pula piah putih. Jadi putih belaka. Allahu Akbar. Semoga Allah Azza wa Jalla mengganjari kita dengan kesusahan, kegelisahan dan setiap benda yang merunsing dan memberikan kita fikir. Memikir hari akhirat, takut juga. Tapi kalau dia ada using, uban dia sebab dunia, rugi lah. Dah. Beruban sebab apa? Aku duk mikir projek banyak ni tak siap. Beruban dia sibuk dengan sama letih yang mikir ni. Tapi kalau kita sibuk berfikir untuk urusan akhirat, dapat pahala. Kalau kita sibuk berfikir untuk urusan dunia, maka sia-sialah dia. Okay? Berfikirlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik, dan kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, nescaya dia memberikan kamu nikmat kesenangan hidup yang lebih baik, yang baik di dunia. Tapi Allah Ta'ala janji siapa yang kembali kepada dia, dia akan bagi kebaikan hidup dunia. Ini antara janji Allah. Siapa yang dia panggil syarat, dia panggil ni. Thumma tubu ilaih, kembali kepada Allah. Yumatti'kum mata'an hasana, nescaya Allah beri kepada kamu kenikmatan yang baik, nikmat dunia. Okey.
nikmat dunia dan ila ajalin musamma, sehingga satu masa yang tertentu, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai kelebihan akan pahala kelebihannya itu. Yakni Allah akan bagi di hari akhirat pahala kebaikan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan amal soleh. Masa tu kelebihan kita tu je, tak ada dah lebih lain. Kelebihan harta tak terpakai, kelebihan pangkat tak terpakai. Kelebihan apa? Kelebihan amal soleh. Kelebihan amal soleh. Fa in tawallau, sekiranya kamu berpaling, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir, sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari akhirat yang besar kalau berpaling. Kalau berpaling dari Quran, berpaling dari ancaman Rasul, peringatan Rasul, maka bimbang hari akhirat nanti akan beroleh azab yang sangat besar. Okey. Baik. Ala ilallahi marji'ukum, kepada Allah jualah kembalinya kamu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min, ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada di dalam dada mereka kepada Allah. Apa maksud dia? Sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka, menundukkan badan mereka untuk menyembunyikan semuanya apa? Perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Orang musyrik, dia bersembunyi dari Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir ini, ar-rajul, orang Arab dulu, jahiliyah, orang musyrik dulu, mereka malu atau tak suka untuk menghadap langit dalam dua keadaan. Pertama, bila dia bersendirian, dia buka baju. Dia buka baju sendirian, nak buang air ke nak buang apa, dia rasa malu. Atau yang kedua, keadaannya bila dia bersama dengan isteri, dia buka baju, dia tak suka untuk, orang panggil, menghadap langit, ataupun tak ada tudung ke lagu mana gitulah. Wallahu ta'ala alam. Tapi disebut, Ibnu Abbas sebut, ar-rajul kana yujami'u imra'atahu au fayastahyi au yatakhalla fayastahyi. Okey. Dia malu apabila dia bersama isteri dia ataupun waktu dia buang air. Wa fi lafdhin akhar, dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas, unasun, manusia, kanu yastahyuna an yatakhallau fayafdu ila sama. Okay? Dia tak suka kalau dia masuk atau pergi buang air, dia terbuka. Tak suka. Begitu juga kalau dia bersama dengan isteri dia di tempat yang terbuka dan
terbukalah al-fadha dia panggil. Jadi mereka yang ingkar itu ni, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Okay. Sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada di dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, mana? Dia malu kalau dia buka baju. Dia rasa Tuhan nampak dia kau macam mana. Tapi bila pakai baju, dia tak rasa. Ketahuilah Allah ni Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, walaupun mereka pakai baju. Dan apa yang mereka zahirkan. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Jadi ayat ini nak menyatakan kepada kita bahawa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Orang-orang jahiliyah tu ada sudut-sudut yang dia takut ataupun menyembunyikan daripada Tuhan. Dia ada rasa Tuhan ni tahu. Terutamanya bila dia buka pakaian dan dia bersama dengan isteri. Tapi bila dia pakai baju biasa, dia tak rasa hubungan dia dengan Tuhan. Okay? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Allah tahu belaka. Mu pakai baju pun Allah Ta'ala tahu. Kerana Allah ni Maha mengetahui segala apa yang ada dalam isi hati manusia. Baik. Kita berhenti setakat tu surah ni. Kita akan sambung besok pada ayat yang ke-6 insya-Allah. Wallahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.